Hai, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan tengok bab yang ke-7, iaitu topik kebarangkalian kedua. Okey, kebarangkalian ni adalah topik kesinambungan daripada tingkatan 4. Okey, kat tingkatan 4 pun kita belajar bab kebarangkalian ni pada bab yang ke-7. So, tingkatan 5 kita belajar kebarangkalian kedua. Okey, so kebarangkalian kedua ni ada 4 perkara yang kita akan lihat. So, hari ni kita akan tengok 2 sahaja daripada 4 itu. Pertama adalah kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, untuk kebarangkalian suatu peristiwa, kita akan pakai rumus PA. PA ni adalah kebarangkalian suatu peristiwa tu lah. NA nilai yang dia nak, probability ataupun kebarangkalian yang dia nak. Dan NS ni adalah jumlah sampel. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan Malaysia. So, soalan minta senaraikan ruang sampel. Okey, so untuk senaraikan ruang sampel, kita cuma perlu tulislah S. S stand for sample. So, ada huruf M, A, L, A, Y, S, I, A. Okey. Kemudian soalan minta yang kedua, B. Senaraikan kesemua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian. Okey, dekat sini dia minta cari kebarangkalian bahawa satu huruf vokal dipilih. Okey, jadi dekat sini kita dah senaraikan ruang sampel. Dan kita pilih mana huruf vokal. Kita ada A, I, A. Okey. Senaraikan ruang sampel tu. So, ditulis sebagai A lah untuk huruf vokal yang pertama. So, kita ada A, I, A. Jadi, untuk tulis dia punya kebarangkalian adalah PA sama dengan, okey, jumlah kebarangkalian yang dia nak. So, dia nak apa ni? Dia nak vokal. So, ada 1, 2, 3, 4. So, 4. Per dengan jumlah sampel. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per dengan 8. Jadi, permudahkan dia, kita akan dapat 1/2. Jadi, dekat sini, jawapan untuk kebarangkalian satu huruf vokal dipilih adalah 1/2. Simple, right? Okey, next kita tengok kebarangkalian bahawa satu huruf konsonan dipilih. Okey, huruf konsonan. Huruf konsonan kita ada M, L, Y, S. Okey, so M, L, Y, S. Jadi dekat sini sama juga. PA sama dengan, okey, kita ada 4. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Per dengan jumlah sampel 8. So, simplify. Kita akan dapat 1/2. So, jawapan untuk kebarangkalian huruf konsonan dipilih adalah 1/2 juga. Okey, so cikgu harap jelas untuk kebarangkalian suatu peristiwa. So, ini sahaja yang mungkin dia akan tanya kalau soalan tu melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa lah. Simple. Selalunya dia banyak pula dekat paper 1 lah untuk soalan yang macam ni. Okay, let's proceed to kebarangkalian yang kedua pula. Okay, so untuk kebarangkalian yang kedua ni adalah kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Okey, maksudnya soalan tu dia minta selain daripada itu.
Contoh kita tengok kat sini. Okey, ni rumus yang kita akan pakai. PA prime ni adalah selain daripada yang diminta lah. Sama dengan 1 tolak PA. Okey, so sebuah kedai menjual baju sekolah berjenama School dan Blue. Okey, so terdapat 48 pasang baju berjenama School. Jika sehelai baju dipilih secara rawak, kebarangkalian memilih baju School adalah 4/9. Jadi, dia minta cari kebarangkalian baju jenama Blue. Okey, so maksudnya dia minta selain pada School tu lah. So, kita pakai rumus ni. Okey. So, kita nak cari jenama baju Blue. So, kita akan tulis P. Ni tulis B lah. Stand for Blue. BL. Okey. Equal to 1 tolak 4/9. Ni PA ni adalah nilai yang diberi ni lah. Baju School iaitu 4/9. Okay. So 1 tolak 4/9 kita akan dapat 5/9. Okey. Jadi ini adalah kebarangkalian baju jenama Blue. Okey, so soalan minta juga jumlah keseluruhan baju. Maksudnya total up baju jenama School dan juga jenama Blue. Okey, untuk yang ini formula dia adalah kita masukkan nilai 4/9. 4/9 darab dengan jumlah sampel. 4/9 ni kalau kita darabkan dengan jumlah sampel, kita akan dapat 4/9 ni adalah, ni dia dah bagi tahu 49 pasang baju jenama School. Dan dia pun bagi probability untuk baju jenama School. So 49 kalau darabkan dengan jumlah sampel adalah 48 pasang. Okey. Jadi dekat sini selesaikan macam biasa. 48 darab 9/4. So, kita akan dapat 108. Jadi, ini adalah jumlah baju lah. 108 ni adalah jumlah bagi baju jenama School dan juga jenama Blue. Okey, itu untuk soalan macam ni lah. Menggunakan rumus ni. Okey, next kita akan sambung dengan soalan seterusnya iaitu B. Okay. Kemudian 4 helai baju School dan 12 helai baju Blue dijual. Okey, jika sehelai baju dipilih secara rawak, cari kebarangkalian untuk memilih baju Blue. Okey, so sekarang 4 helai baju School dah dijual. Manakala 12 helai baju Blue dijual. Okey, so tadi kita dah tengok. Okay, kita tulis baju School dulu. Baju School dengan baju Blue. Okey, baju School tadi, kalau kita tengok dekat previous soalan tu, dia cakap ada 48 helai. Okey, so baju jenama Blue ada berapa? Tadi total up jumlah baju ada 108. School tambah dengan Blue ada 108. So, School dah 48. Blue tolaklah 108 ni, tolak dengan 48, kita akan dapat 60. Okey.
So school dah jual sebanyak, jenama school dah dijual sebanyak 4 helai. Manakala blue 12 helai dah dijual. Okay, so sini 40. Right. Balance dia. Manakala yang ini, jenama blue, balance dia adalah 48. Okey. So, soalan minta, jika selai baju dipilih secara rawak, cari kebarangkalian memilih baju blue. Okey, so kita kena ambil nilai setelah ditolak jumlah baju yang dijual ni lah. Okey, dia minta jenama blue. Jadi, guna rumus yang sama. Okay. P kurungan blue. Okey, atasnya adalah probability yang kita nak lah. Jadi kat sini kita nak probability kebarangkalian blue iaitu 48. Jadi 48 per dengan jumlah setelah ditolak yang dijual tadi ni. Kita tak boleh ambil 108 dah. So 48 kita tambahkan dengan 44, kita akan dapat 92. Okey, so boleh permudahkan 48 per dengan 92 ni, kita akan dapat nilai dia 12 per 23. Okay, jadi ini adalah final answer bagi soalan B. Okay, so cikgu harap jelaslah untuk dua subtopik yang pertama ni. Kita ada 4 sebenarnya. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. So yang cikgu ajak ni adalah 7.1 dengan 7.2 lah. Okay, so that's all untuk dua pengenalan utama bagi probability. Yang kedua untuk tingkatan 5.